Nak bercerita pasal rengat. Sebab apa? Sebab rengat ni adalah satu perkara yang normal, yang selalu berlaku. Cumanya tak berapa diketahui. Nak untuk adik-adik yang baru bersalin, yang muda-muda, anak perempuan. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi malam ni dalam Borak Dini Kebayan bersama Kak Ija. Kak Ija ni siapa? Kak Ija adalah pengasas kepada produk kit dara. Sorry, nak bagi penjelas berpantang ataupun produk penjagaan wanita yang dah bersalin. Kan? Jadi kita tunggu sekejap siapa yang ada dengan kita. Minta tolong share supaya kita boleh berkongsi info dengan orang lain. Hai Salwa, apa khabar? Hai Intan, mesti ada selalu. Hai Haniza Zainuddin. Lain macam sedikit mencemburui lemaknya. Aduh ya lemak kan. Jadi hari ni kita nak bercerita pasal rengat. Sebab apa? Sebab rengat ni adalah satu perkara yang normal, yang selalu berlaku. Cumanya tak berapa diketahui. Nak untuk adik-adik yang baru bersalin, yang muda-muda, anak ni, dia tak tahu lagi pasal rengat ni. Jadi orang tua-tua dulu cerita pasal rengat ni banyak ceritanya, banyak kisahnya lah kan. Cerita malam ni supaya korang tahu, supaya korang dapat pendedahan, dapat input pasal rengat ni. Hai Leni Carmila, hai Waalaikumsalam. Hai Haniza, interrupted dia kata kan. Waalaikumsalam semua. Kan, siapa lagi dengan Kak Ija? Hai Kakak Erna Alami. Jadi memang kalau kita dah ada anak lebih daripada seorang, normalnya mesti ada yang alami dan pernah alami juga. Jadi dia bergantung kepada kepada kita punya history lah. Kan. Jadi tak semua orang alami, tapi kebanyakannya ada alami. Kan. Jadi kalau tak alami tu memang bernasib baik dan bersyukurlah tak ada kena rengat. Hai Mumtaz, kan kita jumpa. Tunggu sekejap. Minta tolong share dekat wall korang. Video live Kak Ija ni supaya kawan-kawan yang lain yang mungkin nak bersalin juga kan, yang mungkin dah ada anak, plan nak mengandung kan, boleh tahu sikit-sikit pasal rengat ni. Hanizah kata dia kena anak nombor 3 kan. Jadi kita nak cerita pasal rengat. Apa ni rengat ni Kak Ija? Kan, untuk mereka-mereka yang tak tahu, hari ni akan memang comot. Tak apalah kan, kita dah malam-malam ni, dah malam nak make-up. Dikatakan dengan rengat. Okey, jadi rengat ni adalah rasa sakit yang kita alami selepas bersalin. Okey? Jangan kata orang perempuan ni memang Allah anugerahkan dengan rasa sakit yang banyak sebenarnya kan. Maknanya kita melawan penyakit sakit tu sangat kuat. Okey, sangat kuat orang perempuan ni kan. Jadi Allah tu anugerahkan kita dengan banyak rasa kesakitan. Sebab mungkin kan orang selalu cakap sakit tu kan penghapus dosa-dosa insya-Allah kan. Jadi apa rasa rengatnya adalah rasa sakit yang kita rasa macam nak bersalin, macam contraction, tetapi contraction ni dia berlaku selepas kelahiran baby. Okey, selepas melahirkan baby. Selalunya orang akan rengat bila kita bersalin anak yang kedua start. Ada juga orang yang anak pertama dia dah start, tapi dia start sangat mild rengat dia. Tapi bila anak kedua dan seterusnya dia akan lebih kuat rengatnya. Ada juga yang anak kedua rengat tu adalah mild, boleh kita terima, tolerable maknanya.
Tapi bila anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dia makin lama makin kuat. Kan? Jadi kita nak tahu macam mana caranya kita nak handle rengat ni. Okey, handle rengat ni memang satu permasalahan yang normal korang akan rasa, terutama korang akan rasa sedikit stres lah. Nak bagi mereka-mereka yang kena rengat waktu dekat hospital. Lagi kesian lah kan sebab tak ada orang. Okey, rengat ni berlaku, okey, dia rasa macam contraction pertamanya. Contraction yang kita rasa selepas kita melahirkan. Bila mana keadaannya orang tua-tua dulu kata batu meroyan tu nak kecut. Ini orang tua-tua dulu katalah proses batu meroyan kecut. Dia tak katalah proses, dia kata ni sakit batu meroyan kecut. Orang tua-tua dulu kata, bidan-bidan lama kata, dia kata sakit batu meroyan. Kita akan rasa macam contraction, saya ulang sekali lagi, rasa macam contraction. Ada kalanya lebih sakit daripada contraction. Ada orang berbeza-beza rasa dia. Ada orang dia rasa sikit saja macam kena senggugut, dan ada orang yang rasa sangat-sangat sakit sampaikan perlukan bantuan kan, sampai berhari-hari. Jadi dia bergantung. Okey, bergantung. Setiap orang kan ada tahap tahan sakit yang berbeza kan. Ada orang dia kuat sikit badan dia, jadi dia rasa sakit tu kurang sikit. Okey. Selalunya rengat ini didatangi dengan pengeluaran darah yang lebih banyak daripada pengeluaran darah biasa. Kena tahu, kena observe. Okey. Kita kena tahu, bila kita sakit perut lepas bersalin, mungkin disebabkan oleh pengecutan rahim tu yang nak berlaku kepada saiz asal. Daripada saiz besar tu, dia nak sepatutnya dia lepas bersalin tu dia kena kecut dalam masa 14 hari, kena kecut kepada saiz asal. Okey, dia kena kecut, rahim kita tu kena kecut dalam masa 14 hari kepada saiz asal. Jadi, mungkin dalam masa Hai Syamira Syahila, atas ya, kan. Hai Haniza Zainuddin, Mas Nisa Sulong, betul saya start rasa anak kedua, okey. Dia memang selalunya start daripada anak kedua, dia akan rasa macam nak bersalin, selalunya lah observation, okey. Ini kita nak cerita pasal orang dulu-dulu punya cara kan, orang dulu-dulu punya interpretasi. Tapi mungkin Kak Ija pun suka juga nak masukkan apa yang orang sekarang pandangan kan. Hai Gigi, hai Zizi Gui, lama tak jumpa, selamat hari raya kan. Jadi selalunya rengat ni didatangi dengan darah beku, darah berketul-ketul kan. Sebab apa? Sebab proses pengecutan tu akan flush kita punya darah. Hai Umi Adin daripada Perlis, terima kasih sebab join Kak Ija hari ni kan. Minta tolong share supaya kawan-kawan boleh tengok kan, kawan-kawan pun boleh dapat kongsikan ilmu. Mungkin korang ada ilmu yang lebih daripada Kak Ija yang boleh kongsi dengan Kak Ija juga. Tak ada masalah untuk share, sebab Kak Ija pun bukan perfect tahu semua benda, tak. Kak Ija cerita apa yang Kak Ija tahu. Mungkin korang tahu lebih, korang boleh share juga problem kan. Ni kita kongsi, sharing kan. Jadi bila rengat ni dia akan datang dengan dia akan ada darah beku, dan darah kita tu akan keluar lebih banyak sedikit. Okey, korang kena observe darah korang, sebab ada juga yang rasa sakit dan keluar darah tapi bukan disebabkan oleh rengat. Kena tengok tahap pengeluaran darah kita. Kalau darah tu terlampau banyak sampaikan macam orang tumpah darah, korang memang kena ke hospital kerana kemungkinan kita kena tumpah darah. Jadi kena tahu sama ada kita ni sakit rengat ke sakit tumpah darah. Jadi kena tahu, kena faham keadaannya, okey. Sakit rengat ni kita akan rasa macam kita kena contraction. Okey, kalau korang tumpah, korang akan ada darah yang banyak sangat, yang macam Kak Ija ajar itu, Kak Ija cerita hari tu. Kalau tumpah darah ni, kita akan bertukar pad tu lebih kerap daripada biasa. Okey, kalau rengat akan keluar darah-darah ketul kan, sebab proses pengecutan rahim tu. Okey, boleh faham? Siapa faham cuba type faham sikit. Kak Ija nak tengok adakah korang ni faham ke, tak faham ke, okey ke, tak okey ke Kak Ija ni cerita. Jelas ke, laju ke kan. Takut korang dengar Kak Ija ni macam
peluru. Kan tak tahu faham ke tak faham kan. Okey. Jadi, apa yang kita boleh buat seandainya kita ni rengat? Okey, sebelum tu kita nak cerita pasal orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu membuat pemerhatian yang rengat ni selalunya berlaku bermula anak yang kedua. Okey. Anak kedua, korang akan start rasa rengat. Kalau orang dulu-dulu cakap, faham Kak? Thank you sebab faham. Orang dulu-dulu kata, kalau rengat anak kedua 2 hari, kalau pertama 2 hari, anak kedua sehari, rengat anak ketiga akan 2 hari. Dia akan bertambah-tambah. Dia akan bertambah lama. Dia akan bertambah lama dia antara ada orang kena rengat sehari, ada orang kena rengat 2 hari, ada orang kena rengat 3 hari sampai ada orang kena rengat 10 hari. Bergantung kepada berapa banyak kita melahirkan. Orang dulu-dulu cakap lah. Kak Ija tak faham lah kalau macam arwah nenek Kak Ija anak 16 orang, 16 hari ke dia kena rengat? Itu Kak Ija tak tahu. Kak Ija lupa nak tanya. Kak Ija tak pernah tanya kat dia. Adakah dia 16 orang anak tu 16 hari ke dia rengat? Sebab ada orang kata kalau anak 5 hari dah korang rengat. Macam itulah dia punya pemerhatian orang dulu-dulu. Itu tak confirm. Ada orang mungkin kita boleh zaman sekarang ni mungkin ada assistance daripada ataupun bantuan daripada segi perawatan moden. Contohnya kita ada boleh makan Panadol kan, kita boleh makan sedikit painkiller, kita boleh bantu dengan benda-benda yang lain. Mungkin ada yang hospital boleh bantu. Tapi kalau orang dulu-dulu dia kata kalau anak kedua dia rengat sehari, anak ketiga kau akan rengat 2 hari. Anak keempat kau akan rengat 3 hari. Dia akan bertambah-tambah hari. Jadi kena tahulah, kena bersedialah kita dengan kemungkinan menghadapi rengat tu. Okey, jadi anak pertama saya kena rengat, anak kedua alhamdulillah okey tak ada rengat. Nampak dia bergantung. Sebab ni kita cerita pasal observation. Emma bernasib lah. Sebab anak pertama kena rengat, anak kedua dah tak ada rengat. Ada orang anak pertama tak kena rengat, anak kedua start rengat. Ini adalah kebanyakannya. Bila kebanyakan start daripada anak kedua. Anak pertama tu dia tak perasan sangat, dia rengat dia mild, sedikit. Anak kedua tu rengat dia lebih banyak, lebih kuat. Macam itulah. Mungkin Emma ni bernasib baiklah alhamdulillah kerana anak kedua dah tak ada rengat kan. Sebab ada orang rengat dia makin menjadi-jadi. Sampainya macam orang nak beranak kan. Macam nak beranak ni sakit rengat. Tadi dah sakit contraction nak beranak. Bila kena rengat lagi contraction. Lagi kesian kalau mereka-mereka yang bersalin caesar. Jangan kata bersalin caesar tak kena rengat engkau. Bersalin caesar kena rengat lagi sakit. Sebab apa? Korang ada luka caesar dan korang ada sakit rengat tu yang korang kena tanggung. Sebab ada luka rahim kan. Lepas tu dia nak mengecut dengan sakit. Jadi memang sakit kalau orang ada caesar sebab jadi kena bersedia. Kena bersedia, insya-Allah Allah bagi kita sakit yang tebal untuk kita tanggung. Maknanya kita boleh manage lah, insya-Allah. Insya-Allah Allah permudahkan. Okey. Jadi kalau orang rengat, kita nak bantu dengan apa? Okey, ramai orang tanya Kak Ija, apa yang Kak Ija boleh bantu korang kalau korang rengat? Okey, selalu dulu, okey nak kisahkan dulu, sebelum Kak Ija buat set bersalin, Kak Ija buat set bersalin Kak Ija tak ada taruh minyak tau. Dalam set berpantang, tak ada taruh minyak. Tapi disebabkan oleh Kak Ija rasa keperluan minyak ni kepada korang, Kak Ija buat minyak ni dan taruh dalam set bersalin. Memang korang akan nampak kenapa yang kena ada minyak. Aku kena ke beli minyak ni? Ramai orang rasa macam tu mula-mula lah sebelum pakai minyak tu. Tapi bila dah pakai tu dia ada beli sampai 7 botol pun ada. Satu family nak pakai minyak. Ni nak cerita kenapa kita kena ada sediakan minyak. Minyak sangat penting untuk bantu. Okay? Selain daripada kita boleh bertungku. Okay, ini adalah perkara-perkara yang boleh bantu kita daripada segi membantu kita mengurangkan rasa sakit ketika kena rengat. Rengat ni boleh elak ke? Tak boleh. Minta maaf, tak ada obat untuk elakkan kita daripada rasa sakit rengat. Memang sakit. Ada orang dia tak tahu yang dia kena rengat. Saya rasa gelabah.
Kan gelabah nak-nak kalau ibu-ibu muda berpantang sendiri kan tak tahu yang kita ni kena rengat. Tak tahu yang dia tu sebenarnya kena rengat. Dia ingatkan dia sakit apa, ada benda tertinggal ke kat dalam rahim. Tak tahu, gelabah. Tak pernah terfikir, tak pernah trigger. Jadi, dengan korang. Hai. Hai Aisyah Adnan. Hai Nur Jumah Kedah. Alhamdulillah saya anak 3. Tak ada, minta-minta tak kenal. Ni memang tak kenal dah insya-Allah Nur Jumah nah. Kan. Minta-minta tak kena insya-Allah dah tak kena dah sebab dah anak nombor kena insya-Allah tak kena dah. Kan. Baru masuk live. Hai, okey. Jadi kena tahu, kena bersedia sebenarnya kalau kita nak hadapi rengat. Sebab tu Kak Ijah cakap antara perkara-perkara yang Kak Ijah suruh korang sediakan untuk bantu korang handle rengat ni, Kak Ijah memang pesan selalu pesan minyak bawa hospital. Please bawalah minyak tu pergi hospital. Memang tak ada ubat. Lau pun makan ubat tahan sakit, rengat tu still rasa sakitnya. Betul kan? Dulu Azwa pun tak tahu kena rengat. Dah kenapa ingat ada seorang lagi kena beranak dalam perut ni. Nampak Azwa cakap dia pun tak tahu yang dia kena rengat. Ingat nak beranak lagi seorang. Betul. Ada orang yang fikir macam tu kan. Yang muda-muda yang tak pernah faham pasal rengat. Tak pernah diceritakan. Diceritakan dengan perkara-perkara yang indah sahaja. Kan, anak nombor 2 kena sakit gila. Nak time anak menyusu, menyucuk-nyucuk. Betul. Kawan-kawan kena rengat. Betul. Sebenarnya rengat ni adalah perkara yang biasa ibu-ibu akan hadapi insya-Allah kalau diizinkan Allah. Ada yang Allah tak izin, Allah bagi kasih sayang. Alhamdulillah. Amy kata anak pertama, kedua tak kena. 8 tahun lepas tu dapat anak nombor 3 baru kena rengat tu. 3-4 hari juga rasa. Betul kan? Sakit dia macam contraction. Bayangkanlah kalau kita beranak, contraction tu mungkin sekejap je. Tapi kalau rengat ni, kalau contoh ni dia anak ketiga, dia kena 4 hari. Betul Amy. Ni orang tua-tua punya dulu. Kalau anak ketiga kau akan kena 4 hari rengat engkau. Betul lah tu. Maknanya memang rengat lah. Kan. Lepas bersalin boleh sapu minyak tu kat perut ya Kak Ijah. Betul. Kak Ijah selalu pesan. Hai Rohayu. Ramai ni dengan Kak Ijah malam ni. Terima kasih sebab join Kak Ijah. Kita nak sambung pasal rengat. Sebab tu Kak Ijah pesan persediaan sebelum bersalin itu untuk kita sangat-sangat penting. Korang akan kena bersedia sebab apa? Korang bukan sahaja akan tanggung sakit bersalin, korang kena tanggung sakit selepas bersalin iaitu kemungkinan rengat. Korang kena blues selepas bersalin, berkemungkinan ada blues sebab semua orang akan ada blues selepas bersalin. Okey, itu adalah perkara-perkara yang kita kena tanggung. Badan kita kena tanggung selepas kita bersalin. Sebab tu Kak Ijah selalu pesan, please siapkan ubat korang awal. Siapkan untuk diri korang tu penting. Walaupun kita tahu anak tu penting. Tak ada, Kak Ijah tak kata anak tu tak penting. Tapi anak dapat ibu yang tak sihat, anak dapat ibu yang gila, contohnya anak dapat ibu yang blues teruk kan, adakah bagus untuk anak kita? Kan kita memang nak yang terbaik untuk anak kita, tapi kita lupa perkara yang terbaik untuk anak kita adalah kita. Kita ni adalah yang terbaik untuk anak kita. Bagus anak, kita boleh peluk anak. Kita boleh bungkus dengan kain. Tapi kalau anak tak ada ibu, tak ada tangan yang boleh pegang dia macam tangan ibu. Itu korang kena ingat. Sebab tu Kak Ijah selalu suruh sediakan untuk diri kita. Jadilah ibu yang paling baik untuk anak korang. Sediakan dia ibu yang sihat. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk siapkan apa yang korang perlu untuk carry korang punya anak. Okey? Sebab sakit rengat ni dia bukan sakit yang korang boleh cakap macam
boleh buat macam toleratable sangat tau. Dia memang macam nak beranak tapi dia berhari-hari. Kan? Macam ada orang kena sampai 3-4 hari, ada orang kena sampai 5 hari. Jadi bukan perkara-perkara yang mudah sangat lah. Kan? Jadi kenalah korang bersedia. Sebab tu Kak Ija cakap antara perkara-perkara yang boleh membantu sahaja ialah pertama korang kalau kena rengat, korang bolehlah bantu, yang boleh Kak Ilja bantu dengan herba adalah dengan meminum sepang kederang. Okey, sepang kederang dan ubat periuk ni sangat-sangat boleh membantu pengejutan rahim tu dengan lebih cepat. Jadi tak adalah korang akan kena rengat tu lebih lama kan, lama sangat. Sakit sangat sebab dia keluar sendiri darah, dia nak pump, dia nak perah. Nak bagi keluar darah tu yang ketul-ketul tu perah tau. Dia perah sendiri. Okay? Lagi kita menyusu, lagi sakit. Sebab apa? Sebab bila ada sedutan daripada itu, ada hormon yang dikeluarkan dan hormon tu yang membantu pengejutan rahim. Bila baby isap puting kita ni, dia akan membantu pengejutan rahim. Jadi sebab tu korang akan rasa lebih sakit bila baby menyusu. Tapi Kak Ija minta tolong, walaupun rasa sakit, tolonglah juga susukan baby korang. Teruskan juga susukan baby korang. Kerana apa? Kerana ia akan membantu mempercepatkan sakit rengat korang tu habis. Maknanya lagi cepat rahim kita kecut, lagi cepatlah rengat tu hilang. Okey? Bantu dengan Hai Mal kan? Hai Hidayah kan? Anak pertama dah ada pengalaman, memang sakit. Telan Panadol bertahan aja, air mata jatuh jugalah kan. Dia memang sakit, dia bukan perkara yang main-main. Dia bukan perkara yang main-main. Sebab tu kita cakap, sediakan barang korang tu awal, kena prepare. Okey, prepare dengan ubat sepang kederang korang, prepare dengan Panadol, prepare dengan tungku dan pakailah bengkung. Kerana apa? Bila kita berbengkung, dia lebih ketat. Dia lebih ketat, dia akan rasa lebih selesa. Macam kita ada. Okey. Tungku pun sama, dia akan membantu mengeluarkan darah-darah beku tu dengan lebih mudah. Tak adalah kita rasa sangat-sangat susah macam nak keluar baby tau. Macam nak beranak lagi seorang rasa. Kan? Dahsyatnya rasa. Padahal dah beranak keluar dah ni. Separuh hari menahan contraction, dah berpeluk-peluk bantai, gigit suami, semua ada yang cakap suami ada kan, nak meneran ni kan, nak menahan ke contraction tu kan, suami cakap rasa naik angin kan. Jadi bila kena rengat ni memang korang akan rasa yang perkara yang sama. Okey, kita punya tindakan pun akan rasa yang sama. Sebab tu penting kena ada ubat-ubatan ni, penting kena ada support. Bila korang kena rengat, mintalah suami ataupun orang lain tolong handlekan baby korang. Kerana apa? Ianya sangat-sangat mudah membuatkan kita blues. Ataupun kita temper, kita marah. Kita dah sakit tadi dah lepas beranak. Lepas tu sakit lagi tak hilang-hilang. Dengan baby menangis nak menyusu. Malam nak jaga baby dengan sakit sangat, nak jaga baby memang satu ujian yang besar untuk korang. Sebab tu sangat-sangat penting kalau kena ada support. Suami-suami tolong dah rengat, tolong bantu dengan pengurusan bayi. Bagilah isteri anda rehat. Kalau isteri anda tidur, kejutkan sebab dia memang susah nak tidur kalau time rengat. Sebabnya sakitnya tu bukan sakit boleh buat main. Okey, kalau korang kena sunat tu sakit sikit, kita orang ni beranak sakit macam 40 kali ganda lah kan, 30 lah macam tu. Kononnya betul lah Kak Ija rasa. Kan? Jadi minta tolong dengan suami kan, minta tolong dengan orang-orang yang kita kan, jadi minta tolong untuk bantu. Okey, ni Emma Orchid cakap kalau anak kena kuning boleh terus konsum sepang kederang Kak Ija. Ya betul, boleh terus konsum. Sepang kederang ni adalah herba untuk membantu memperbanyakkan susu pekat kita. Okey, booster, milk booster juga untuk membantu memperbanyakkan susu pekat dan juga membantu peredaran darah dan pemulihan luka. Sangat-sangat bagus untuk bantu baby kita mengurangkan kuning. Sebab apa? Susu ni yang boleh bantu baby kurangkan kuning. Susu tu yang boleh bantu baby kurangkan kuning. Bukan sepang tu, tapi susu kita yang pekat tu
boleh bantu baby build darah dia. Kan bila dia banyak minum susu yang berat, dia akan selalu berak, dia akan selalu kencing. Bila baby kuning selalu berak dan kencing, pembuatan darah baru tu lebih cepat, lebih bagus. Jadi darah yang ada bilirubin tak berlebihan tu, bilirubin berlebihan tu akan keluar melalui najis dan air kencing dia. Okey? Betul, anak kedua kena nasib baik ada sepang. Memang bawa siap-siap. Masa tu tak tahu minum sepang boleh hilang rengat. Yang tahu je sihat. Yang tahu nak sihat je. Tapi lepas minum sepang rengat hilang. Lepas beberapa lama baru datang. Tapi minum sepang hilang lagi 1 hari je kena rengat. Besoknya dah okey. Betul. Saya pernah rasa ni, saya nangis kat Kebal. Dia cakap, sabar ibu, tak payahlah beranak lagi. Dia pun takut tengok Mira nangis malam tu. Nasib ada mak mertua tu urut-urut sikit. Betul. Maknanya anak pertama dah kena rengat, anak kedua mungkin tak kena lah. Tapi kalau kena, kau kena lebih lama lah. Anak pertama hari, anak kedua kena 2 hari. Kalau orang cakap anak kedua kena 3 hari. Macam tu. Jadi dia lebih akumulatif. Maknanya tambah. Macam itulah ceritanya. Jadi sangat-sangat penting persediaan kita untuk diri kita. Maknanya mentally, sebab korang kena sakitnya tu bukan sakit bawa main, sakitnya memang sakit yang sangat-sangat sakit kan, nak ketak gigi rasa. Aduh sakitnya dengan baby lagi menangis-nangis, dengan tak reti lagi nak handle baby kan, blur-blur kan. Jadi memang anak pertama sehari je lah, anak kedua 2 hari, anak ketiga 3 hari. Ada orang macam tu. Yang kena anak kedua dia kena 3 hari. Anak kedua kena 2 hari, anak ketiga kena 3 hari, anak keempat kena 4 hari. Macam tu. Dia macam tu, dia punya cerita. Dia akan bertambah-tambah. Itulah Kak Ijah kata. Kak Ijah lupa nak tanya nenek hari tu. Dia ke arwah nenek. Dia 16 orang anak tu macam mana dia kena rengat tu ya? 16 hari ke? Contohnya lah. Tapi selalunya rengat tu sampai 10 hari boleh jadi. Okay, jadi kena bersedia. Kena siapkan apa yang kena kita siapkan. Bukan kerja nak takut-takutkan. Tapi kita walau macam mana pun kita kena ready. Kena ready. Bersalin cerita indah dongengan. Bukan. Bukan. Sama juga dengan rumah tangga. Ianya bukannya lah kisah princess bertemu dengan prince. Bukan. Kan bukan. Banyak dugaannya kan. Kalau anak 10 hari ke Kak? Ya, selalunya lah cakap, tapi sekarang ni mungkin dah ada cara doktor boleh assist kot kan. Jadi kalau dulu-dulu orang tua-tua cakap macam tu. Kita cerita pasal orang tua-tua dulu, kita bukan cerita pasal sekarang moden kan. Jadi mungkin sebab tak ada bantuan kot kan, tak ada ubat Panadol, tak boleh makan Panadol kan. Dan Panadol pun tak boleh ambil banyak, dia kena ambil berpada-pada sebab kita masih lagi baru lepas bersalin, takut ada overdose kan. Betul, sampai ketak gigi tahan. Time baby menyusu rasa nak terlepas je baby. Minyak panas banyak-banyak. Betul, memang rasa nak lepas, macam nak rasa nak kecut, nak apa nak picit je baby kan. Saya cakap kena hati-hati sebab time rengat ni kita boleh kena blues. Kan. Ada ke orang yang tak kena rengat lepas bersalin Kak Ijah? Ada orang yang tak kena rengat. Dia atas badan lah. Orang kena dan bukan semua orang tak kena. Tapi macam 2/3 daripada orang memang kena. Macam itulah kan. Memang banyak orang kena. Sebab tu kita kena get ready. Jangan ingat bersalin tu anak kau beli baby cot. Ramai Kak Ijah pesan kat adik Kak Ijah kan. Kan. Kak Ijah pesan kat adik Kak Ijah kan. Orang nak bersalin, nak beli baby cot, nak beli apa, nak beli macam-macam nak beli kan. Macam-macam nak beli. Kak Ijah cakap, kau jangan ingat kau beranak anak patung. Sebabnya ada budak dia memang tak nak tidur dalam baby cot. Tidur celah ketiak korang juga nak bau. Korang beli nanti membazir. Daripada kau beli baby cot, baik kau beli obat siap. Kalau rasa berkeperluan baby cot tu nanti, baru beli kemudian. Kak Ijah selalu pesan macam tu supaya berpada-pada dengan pembelian kita. Sebab kehidupan mendapat anak ni bukannya macam fairy tale.
baby tu bukannya kita dapat macam kita dapat bela Barbie, bukan. Bukan macam tu, bukan dia tak nangis, dia nangis. Kan. Mengata aku dengan kembar, ya memang mengata lah ni sebab tahu kau ada ni. Saya macam belum pernah lagi tapi kena standby juga lepas ni. Betul Salwa, kena standby. Sebabnya berkemungkinan kena. Kadang-kadang orang yang dah bersalin dekat-dekat lepas tu bersalin lambat, lama pula bersalin, dia kena. Dia berbeza-beza. Okey, jadi ini adalah satu peringatan yang Kak Ija suruh korang get ready. Sebab apa? Sebab kita ni tak terlepas daripada dugaan. Dan kalau kena, kalau kita tak mentally health, tak sihat kan? Nampak Siti Salwa cakap, betul kah? Bebekok tu sekarang dari anak first sampai sekarang. Kan? Buat hiasan saja. Betul. Sebab Kak Ija cakap berdasarkan pengalaman kan. Berdasarkan pengalaman. Masa Kak Ija dulu anak first, Kak Ija memang sangat-sangat simple. Mak Kak Ija ni adalah seorang yang sangat-sangat beria tau, mak aku. Mak akak engkau ni kalau boleh mak akak engkau kalau boleh satu kedai baby tu dia nak beli. Mak akak lah, mak akak. Kalau beranak tu dia nak kena ada semua benda. Semua kena siap ni. Kena beratur semua. Tapi Kak Ija memang degil sikit lah. Kak Ija kata nanti tak guna. Kak Ija jenis orang yang macam Kak Ija cakap selalu, Kak Ija kau ni kedekut sikit. Kan, kedekut sikit. Nak beli apa-apa tu nak berpada-pada. Kan, tanya Rashila Dimple, dia guna tak baby cot dia? Kan. Jadi memang macam-macam dia nak beli. Jadi masa mula-mula kita orang bersalin dulu, memang kita sediakan yang paling minimum. Kalau Kak Ija tengok mak Kak Ija tu nak berlebih-lebih, memang Kak Ija marah. Memang marah. Kan macam-macam dia nak beli. Kalau boleh, semualah. Walaupun baby tu baru lahir, kau kena ada baju 58 pasang kalau boleh. Kalau boleh lah. Orang tua kan. Tapi kita kena pandai kontrol. Penting kan kedekut. Dia kata aku kedekut. Ya Kak, masa saya bersalin kat depan katil, Mal kena rengat. Dia berguling-guling menjerit minta ubat tahan sakit, nangis-nangis semua minta ubat pun tak ada kesan. Kesian Kak tu. Ada orang yang tak boleh tolerate dengan sakit tu sebab dia sakit sangat kan. Dia orang memang akan berguling-guling. Memang ada. Kak Ija pun pernah tengok macam tu. Kan? Memang ada macam tu. Satu kedai baby dia borong. Tak penat pula tu naik turun. Kan nampak Syamila Syahira mengiyakan. Memang mak Kak Ija memang jenis macam tu. Sebab tu Kak Ija kata berpada-pada. Pilih barang yang penting. Penting sangat untuk korang ready barang korang untuk hadapi rengat, untuk hadapi tempoh blues. Kadang-kadang orang ni kita tak tahu, kita rasa kita ni memang sehat. Mental aku ni memang kuat. Aku memang kuat mentally. Aku dulu kehidupan aku sabaran kan, konon-kononnya lah. Sekali dapat anak engkau kan, dengar anak menangis, engkau tiba-tiba rasa engkau menyampah tengok anak engkau. Ini bukan kisah dongengan, ini adalah kisah benar. Kau tengok anak kau menyampah. Kau rasa nak tekuk muka anak dengan bantal. Kan? Ini adalah tanda-tanda kita dah start ada blues. Dan orang yang start sangat-sangat perlukan ubatan, sangat-sangat perlukan support. Jadi kena tahu, kena prepare pasal benda ni. Jangan ingat korang bersalin, keluar baby, taruh dalam baby cot, baby senyap je. Kita pun sehat je, macam baring dengan senyuman yang mekar. Tidak. Tak. Kau kena tahu, nak pakai parapilis ni satu dugaan, nak bersiap-siap ni satu dugaan, dengan jahitan ni satu dugaan, yang scissor ni nak berjalan dengan luka scissor satu dugaan, nak berak pun satu dugaan, nak pergi tandas pun satu dugaan, nak berak ni nak tahu, yang mula-mula kan beranak, nak berak ni kata, boleh ke aku ni tegan, keluar ke tahi aku ni, tak tercabut ke, tak terberekis ke luka ni. Jangan kata tak, semua orang ada pemikiran macam ni. Sebab tu bersedia. Apa yang Kak Ija nak tunjukkan kepada korang hari ni, yang Kak Ija nak ceritakan kepada korang hari ni adalah antara perkara-perkara yang korang kena tahu.
pahit manis, bunga tai ayam, bunga merluk, bunga ros, bunga tai ayam. Maknanya bunga ros tu wangi, bunga tai ayam tu busuk. Kan, yang korang kena tahulah bila kita beranak. Bukan semuanya korang dapat bunga ros jambangan indah je. Korang pun bakal dapat jambangan bunga tai ayam juga. Kan? Kalau orang kampung kata tai ayam muneh, orang kampung. Kan? Okey, jadi kena tahu yang kita kena hadapi rengat ni, kena bersedia. Bawalah minyak yang Kak Ija buat tu untuk korang sapu dekat perut, dekat belakang. Korang memang sangat-sangat akan memerlukannya. Korang memang akan sangat-sangat memerlukannya. InsyaAllah Kak Ija tak tipu. Memang korang rasa benda tu macam, perlu ke aku beli ni? Kan? Apalah kan? Garang mama, cute dimple. Thank you banyak-banyak untuk knowledge, manfaat sangat-sangat. Hai Varni. Okey, Varni pun ada dengan kita. Nampak tu. Kan? Memang garang je kan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita jaga, sangat-sangat penting untuk kita prepare. Masukkan dalam kita punya beg nak bawa pergi hospital tu. Penting. Jangan tertinggal kat rumah. Bila dah sakit kau nak pergi pinjam jiran katil sebelah punya minyak. Kan? Takkan nak pergi minyak jiran katil sebelah punya minyak. Macam Mal kata tadi, orang katil depan berguling-guling. Orang kita ni baru lepas beranak juga. Nak ditolong macam mana orang berguling-guling ni tahan sakit. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk kita prepare. Tambah-tambah time PKP ni, suami tak boleh teman dekat hospital kan. Suami tak boleh teman. Tak ada orang boleh tolong kat hospital, tak ada orang boleh teman kan. Jadi sangat-sangat penting korang prepare diri korang untuk siapkan bahan-bahan korang dan siapkan diri mentally dan jiwa-jiwa kena kental kan. Okay. Nampak Salwa kata memang perlu walau dah habis berpantang kan. Walaupun dah habis pantang, orang yang tengah mengandung pun kan orang yang pun suka sangat pakai minyak ni. Sebab apa? Kalau kaki kena kejang-kejang tu memang sedap lah. Kalau Syamira Syahila ni aku dah tengok dah stok aku kalau aku kat dalam bilik dia. Kan sangat-sangat perlu sampai sekarang simpan stok minyak dalam bilik. Sedap sangat betul. Memang kita buat untuk bantu mengurangkan rasa lenguh-lenguh tu. Kalau kejang kan, kalau sakit pinggang kan, korang akan rasa release lah, untuk membantu release kan. Bukan kata kita yang buat bagi hilang sakit. Sebenarnya Allah yang bantu. Okey, kena ingat tu. Okey, jadi sekian dulu penceritaan pasal rengat. Apa lagi yang Kak Ija tak cerita? Kak Ija cerita orang dulu kata rengat ni kalau anak makin ramai dia makin lama. Okey, dan orang dulu dia akan tungku, dia akan bengkung, bengkung, tungku minum herba untuk membantu mengurangkan rengat. Tapi sekarang ni korang boleh bantu dengan Panadol juga untuk bantu, tapi selalunya walaupun makan Panadol tak sangat membantu. Maknanya bolehlah sikit-sikit untuk membantu. Yang penting korang kena buat adalah bantu badan korang untuk bantu pengecutan rahim tu dengan lebih cepat. Apa yang boleh bantu pengecutan rahim dan pengeluaran darah itu lebih cepat adalah dengan menyusukan bayi. Menyusukan bayi dengan premium, maknanya lebih kerap. Lepas tu korang boleh minum sepang untuk bantu pengecutan rahim dan pemulihan luka dan bantu susu tu jadi lebih banyak, baby lebih banyak isap, rahim lebih cepat kecut. Jadi tak adalah korang sakit lama. Macam tu kita tak nak lama sangat. Dapat manfaat, dapat trigger, dapat job down apa yang korang perlu bawa dekat hospital, apa yang perlu kita sediakan kan. Apa yang perlu kita sediakan untuk diri kita kan. Jadi sekian dulu daripada Kak Ija. Kita jumpa lagi nanti dengan topik yang lebih menarik InsyaAllah. Dan Kak Ija harap korang semua dah ready nak bersalin ataupun yang ada masalah dalaman ke, nak jaga kesihatan, nak jaga kecantikan, boleh dapatkan produk kit darah daripada Kak Ija ataupun daripada ejen-ejen Kak Ija. Okay, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye, Farhana.